bahasa dia sebut bahasa Arab kalau bahasa Melayu boleh beli. Dia ada dalam pasaran sebenarnya, ya. Ada dalam pasaran. Ada dia kurang 25 ringgit atau silap, ya. Murah aja. Tapi kena belajar bahasa Arab lah. Okey, kitab benda ini sebenarnya dia bukan dikarang oleh seorang, dia oleh lajnah. Oleh lajnah di sini kita lajnah tilawah jamiah muhafazah ala Quranul Karim di Jordan. Maknanya yang mengarahnya ada 9 orang. Maknanya tokoh-tokoh yang sini saya tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 doktor. Ya, doktor, profesor lah. Profesor yang gabung, dan semuanya orang Arab lah, dia tak ada orang Melayu. Itu yang besar suka rujuk. Kemudian selain daripada itu di kuis pun sebenarnya untuk pelajar-pelajar fakulti pendidikan dia belajar ni sebagai serius. Cuma kita sekarang ni buat pendekatan untuk menterjemahkan, tapi proses terjemah tak siap-siap lagi. Masalah cerita lama dah. Sebab kita bila berjiran dengan ramai orang macam-macam teknik, kita punya siap dah. Kalau kita tak siap, tak boleh nak keluarkan juga, kan? Kemudian kalau kata saya tak nak lah, bagi orang lain, cek orang lain pun macam tu juga. Sampai sekarang tak siap, tapi kita akan cuba siapkan. Mudah-mudahan dia akan beri manfaat kepada kita semua lah. Okey, di antara lam, ra dan nun. Okey, kita tengok pada lam dia ke belakang, paling belakang. Dia satu sifat yang ada pada lam ialah inhiraf. Maksud inhiraf dia berpaling. Berpaling apa? Berpaling daripada makhraj asal. Berpaling daripada makhraj yang asal, iaitu asalnya iaitu depan, belakang, menilak belakang, kemudian dia ke depan. Depan, belakang. Itu yang, tapi dia sekali lah. Dia bukan seperti ra. Ra dia berulang-ulang. Selain dia ada bersifat inhiraf pada ra, dia ada takrir pada ra. Itu yang perbezaan antara huruf lam dan huruf ra, ya. Jadi lam ni, jadi dia makhraj dia, hujung dia terkenyang sedikit, ya. Ataupun kalau dalam istilah dia masuk dalam hujung. Kalau dalam lidah kita di hujung ni, maknanya dia ke belakang sikit, ya. Ini yang akan menyentuh langit-langit bahagian belakang, langit-langit keras bahagian belakang sekali. Itu yang jadi dengan letak tapi lidah kita dia berpaling. Kemudian kita depan sikit ialah ra. Tak apalah, kita banyakkan tak apa, ya. Tapi dalam konteks bila kita mengaji nanti, jangan takrir lebih daripada 2 harakat, 2 kali. Jadi kita akan baca tahan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu memang betul kena mission ganda. Ya, dia tak begitu, dia kena tahan. Bahkan ada setengah ulama mengatakan jangan sampai takrir. Tapi kenapa wujudkan sifat takrir? Kerana nak berikhtiar untuk menjaga supaya kita tak terlajak lah. Maknanya ada sepadan lah. Bila kita jaga sepadan, mana orang takkan terlepas lah. Itu yang dikatakan, ya, ada sebenarnya sebagian tanpa takrir, dan ada kata dengan takrir dengan sekadar 1 atau 2 gerakan ataupun ulangan sahaja, ya. Kemudian itu yang mengatakan ra ke depan sedikit, dia berpaling ke depan ke belakang, di antara makhraj lam dan ra, ya, makna itu. Walaupun dia mempunyai takdir ataupun makhrajnya secara tahqiq pasti, tapi dia berpaling-paling baik, tetapi paling patah balik, sebab dia ada tempat yang khusus. Itu untuk melibatkan huruf ra, dan yang terakhirnya ialah huruf nun, ya. Dan huruf nun ni adalah di hujung sekali, ya. Di hujung sekali, dan dia berfungsi apabila terbuka rongga hidung dan rongga mulut. Kalau tutup mulut tak bunyi. Cuba bunyikan. Ini nak duga nak dah. Tapi sebenarnya gunnah adalah bunyi yang paling sedap didengar. Tanpa gunnah tak sedap. Macam lagu dan irama kan, macam tu lah nada dia tu, ya. Tanpa ada gunnah maka tak sedap, keras, kaku, ya. Jadi bila ada gunnah, dia lembut, dengar pun santai, tenang. Tu gunnah. Tapi
kalau kita tengok dalam sifat-sifat yang ada tu, yang kata 17, dia tak ada sifat gunnah. Betul? Kalau kita tengok dalam pembagian sifat-sifat, dia tak ada sifat gunnah. Sifat gunnah adalah sifat asli yang tak boleh dipetikkan, yang hanya ada pada nun dan mim saja. Yang ada pada nun dan mim saja. Ya, jadi kalau kita sebut nun ataupun kita sebut mim, mesti ada bunyi suara gunnah. Kalau tak ada gunnah, mana tak sempurna. Okey, ini dia melibatkan makhraj lisan, iaitu ada 10 tempat. Kemudian yang seterusnya iaitu yang melibatkan dua bibir. Di sini dua bibir ada 2 tempat makhraj, tempat keluarnya huruf, iaitu huruf ba, huruf mim. Ba, mim dan waw. Bukan waw madiyah, waw. Ya. Cuma sifat dia berbeza. Waw tu dia double fam, maknanya menghimpunkan dua, maknanya muncul lah, macam ismam, muncul. Sedangkan ba ni dapat ab, ya. Kemudian mim pun dapat am, yang melibatkan dua bibir yang bertemu. Dan dia berbeza dengan makhraj yang kedua yang keluar daripada bibir, ialah huruf fa. Fa ni iaitu hujung gigi gunting bahagian atas kena perut bibir bawah. Jadi af. Kenapa? Sebab ada sifat hamas pada fa. Sebab tu kalau kita sebut fa ammal ladzi, kita kena fa ada angin keluar. Kalau kita baca pa ammal ladzi, tu tak betul. Bukan tak betul, tak sempurna. Ya, jangan salah, jangan pukul. Ya, tak sempurna dengan tak betul lagi. Ya, kalau kita kategorikan, kan kita apabila kita sebut huruf-huruf Al-Quran ni, bila kita dah baca dengan betul, umpamanya kita sebut alham, ya, kita sebut alif tu betul dengan sempurna, maka Allah akan bagi kita 10 hasanat, kebaikan, 10 kebaikan. Tapi kalau kita sebut alif tak sempurna, mungkin bagi 7, mungkin bagi 6, ya, tapi taklah salah sampai 1 terus solat reject tu, tak, ya. Tapi segi sudut makhraj ataupun saut, suara, ya, suara tu tak ada seperti suara Arab. Jadi suara Melayu ke, suara Minang ke, suara Jawa ke, itu keluar semua lah. Ya, sebab tu kadang-kadang kita tengok orang Cina pun, orang Cina nak sebut pun susah kan. Tapi ada juga orang Cina yang bagus bacaan dia, ya, bacaan dia macam orang Arab. Pernah ada juga kawasan, ada yang Datuk Isyadi bin Abdullah, mungkin pernah kenal tu, ya, Datuk Isyadi. Dia orang Cina, tapi dia boleh baca dengan baik, ya, lebih fasih daripada orang Melayu yang tak belajar Quran. Yang tak belajar patutlah, Ustaz. Yang belajar tu okey kan. Okey. Jadi kita dah cukup semua tu. Yang mana keluar daripada bibir tadi ada 2. Jadi sekarang ni kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 13 dan 14. Dan seterusnya kalau kita tengok tahap satu lagi yang keluar daripada Hashum. Ya, Hashum adalah gunnah. Itu yang kita gunnah 1. Ya. Jadi keseluruhannya kalau kita tengok kat sini, daripada keseluruhannya, ya, syafatan Hashum syafatan ada 2. Kemudian gunnah ada 1. Jadi keseluruhannya ada 17 makhraj secara khusus, secara spesifik untuk huruf-huruf ni, ya. Jadi sekali lagi, ya, jauh 1 huruf, ya, iaitu maddiyah. Kemudian yang kedua halqi, iaitu aqsa, awsat dan adna. 3. Kemudian lisan, bermula daripada pangkal lidah, iaitu aqsal lisan. Kemudian hafatan. Kalau dalam bahasa Arab ada hafatan, tepi lidah, hafatan lisan, maknanya tepi lidah kiri atau kanan, yang keluar makhraj itu huruf dad, dan tengah-tengah iaitu awsat, awsatul lisan, iaitu huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Ya. Kemudian terus kepada lidah kita. Ini kena image, ya, kena buat image, ya, mana imagine kepada kita masing-masing lah. Yang hujung lidah ni dia kat situ yang paling banyak sebenarnya, ya. Dia akan ke bawah, yang melibatkan huruf sin, huruf zai dan huruf sad. Tengah naik atas sikit melibatkan huruf tha, huruf zal dan huruf za. Naik sikit lagi huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Kemudian naik ke langit-langit melibatkan huruf nun, ke belakang sikit melibatkan huruf
Ra, dan ke belakang sikit melibatkan huruf lam, dan ke depan ya melibatkan dua bibir, iaitu melibatkan huruf waw, huruf mim dan huruf ba. Ya, kemudian satu lagi yang ujung ya, ujung gigi gunting kita kena perut ya, tengah-tengah bibir ya, tengah bibir kita bawah ya, tengah-tengah bibir bawah ya, iaitu huruf fa ya. Kemudian yang akhir sekali ialah huruf gunnah, kompleks untuk makhraj. Okey, ada yang nak tanya? Yang tak faham, yang tak jelas atau pengantuk? Huruf Dah ra. tulis setengah jam. Huruf ra. Tadi Ustaz kata bila sebut huruf ra, tak boleh ada getaran tu lebih daripada 2 dan terberhenti kan. Kita macam stop kan, tapi itu tak ke jadikan saktah pada mir terberhenti. Ada sakta? Tak. Siapa suruh sakta? Bukan nanti Ustaz kata berhenti macam Maksudnya stop, kita tahan. tahan. Tahan bukan bermakna berhenti. Sempurnanya ra dengan dengan dua getaran terus masuk pada huruf yang berikutnya. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hir. Kalau kita lepaskan hir kan? Rahman. Kat situ ada getaran tak Ustaz? Satu getaran Satu atau dua? Satu ada dua. Hir. Mana spesifik ulama kata satu atau dua getaran Hir. atau takrir. Getaran tu maksud takrir, berulang-ulang. Hir. 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 Macam biasa lah, dia tak ada susah. Sebab saya selalu kau tak ada Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sakta? Tak ada kan? nak kontrol dia mungkin lebih. Ustaz profesional. Dia berbeza. Tak apa, kita belajar lah. Kita biasa, jangan tu kita bila kita kena tahan muka ada sakta. Tak. Maksud Ustaz, apabila sempurna saja penyebutan makhraj ra, terus masuk huruf berikutnya. Macam apabila kita baca Izhar Syafawi bertemu dengan waw. Ulama-ulama menyebutkan wah zallada wa bin wafa antah kan dalam matan Ibnu Jazari. Dia menyebutkan hendaklah kamu berhati-hati apabila huruf fa, huruf mim yang mati bertemu dengan huruf fa ataupun huruf waw. Kerana dikuati dekat situ dia jadi ikhfa ataupun mungkin ada yang lain menjadi idgham ataupun menjadi izhar yang ataupun sakta. Contoh, ghairil maghdubi alaihim wala itu yang betul. Yang salahnya macam mana? Ghairil maghdubi alaihim wala. Itu tak betul. Itu jadi ikhfa. Alaihim wala, itu pun tak boleh. Itu jadi ikhfa. Kan seolah-olah dia mati betul rubah. Ikhfa Syafawi. Ataupun kita nak jaga izhar, sebab izhar maksudnya ialah jelas. Jelas pada apa? Pada mim mati. Kita akan baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi salah. Itu tak nak macam tu. Kita nak baca ghairil maghdubi alaihim wala. Simple kan? Simple je, mudah je orang nak baca. Bukan Ustaz baca, orang nak baca. Mana Ustaz orang nak. Ustaz panggil orang Jawa. Nah, kita kena sempurna, maknanya sempurna sahaja izhar syafawi, iaitu pada mim sakinah tadi terus masuk. Jangan masuk sebelum sempurna. Itu maksudnya. Ya, kita akan baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Simple je. Lam pun sama ya. Dol. Jangan keras sangat. Jangan lembut sangat. Ya, walaupun dia bersifat dengan sifat lemah, tapi jangan lemah sangat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Biasa kita dengar macam tu kan, tak dengar syaddah dia. Sedangkan bila kita kurangkan syaddah, kita gugurkan satu huruf.
Tapi bukan bermakna syaddah itu 2 huruf. Ya, syaddah bukan bermaksud 2 huruf. Bukan semestinya. Bukan semestinya syaddah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Syaddah pada ra. Syaddah pada ra. Betul ya? Tengok dalam Fatihah tu, tengok. Syaddah pada ra. Adakah ra itu 2 huruf? Ya. Adakah ra itu 2 huruf? Jawablah. Tetapi pada kalimat iya, adakah ya itu 2 huruf? Dan kita selalu dengar, kalau siapa yang baca Fatihah dalam sembahyang, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa syaddah, tak sah sembahyang dia. Sebab apa? Ada ya yang sakin yang disembunyikan dalam bentuk syaddah. Maknanya ya kat situ 2 huruf. Tetapi persoalan Ustaz, adakah ra persoalannya, adakah ra yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim itu 2 huruf? Habis syaddah itu maksudnya apa? Rabu. Syaddah mesti ada 2 huruf. Ni anak ini Ustaz sebut ni. Dia dah keliru. Sebab tu Ustaz cakap, syaddah bukan semestinya menunjukkan 2 huruf. Kadang-kadang dia menunjukkan tentang kesempurnaan, idgham. Sebab tu alif lam ra yang Bismillahirrahmanirrahim itu alif lam apa? Alif samsiah. Hukumnya Idgham samsiah. idgham. Samsi. Apa maksud idgham? Masukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Apa yang huruf pertama tu? Alif lam tu lah, terus masuk dalam ra secara idgham. Banyak soal Ustaz ni. Dan ini dia berturut, dia akan timbul soalan sehingga sampai satu tahap kita kata ra yang ada dalam Ar-Rahman Ar-Rahim itu ialah idgham samsiah. Idgham secara sempurna. Maksud idgham tadi, hilang alif dan lam itu dari penyebutan dan masuk ke dalam ra dan bunyi ra. Sebab tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mana hil? Ada kata kita baca Hirrahman. Tak. Kita akan baca Hirrahman. Terus masuk maknanya, makna kat situ syaddah di sini untuk menunjukkan bahawa idgham samsiah secara sempurna. Itu belum bahas lagi dan lain-lain. Itu sikit je. Ada nanti Ustaz ada tanya lagi. Kalau nak tanya lah. Kalau nak tanya boleh kongsikan. Ini pun dah lebih. Ada berapa 10. Sekejap sikit je. Ni, boleh ikut tidak? Maksud tak ketualikan? Boleh ikut tak? Atau belum? Kalau kita nak kenal sama ada dia 2 ataupun 1 huruf berpandu kepada alif lam. Tak juga. Tak juga. Tengok hukum. Dia tengok hukum. Contoh yang selain daripada alif lam. Selain daripada alif lam, dhalim. Sini ada alif lam. Kita baca macam mana? Walau. Mana perginya alif, lam, alif semua tu? Hazaf. Masuk. Hilang. Betul. Idgham kan? Idgham. Maknanya syaddah pada dot tadi bukan bermakna dot itu 2, tetapi untuk menunjukkan bahawa dibaca secara idgham dengan sempurna. Bukan kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adakah begitu kita baca? Tak. Itu tak sempurna. Itu walau, itu yang kata istitolah, bukan pada wala tetapi pada dha. Kita baca walau terus ni sebab sempurna. Maknanya lam atau syaddah yang ada pada Ar-Rahman, pada Allah itu
ialah untuk menunjukkan kesempurnaan idgham. Contoh yang lain. Wa minan nasi may yaqulu. Yang tak ada alif lam. Wa minan nas may yaqulu. May yaqulu tak ada lagi. Okey, cuba buka. May yaqulu. Okey. Boleh buka muka surat 3. Jangan. Wa minan nasi may yaqulu. May yaqulu. Nun bertemu dengan huruf ya. Cuba perhati ya dalam Al-Quran, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya dan huruf waw ada tanda syaddah tak? Tak ada kan? Tapi kalau dia bertemu dengan mim ataupun bertemu dengan nun, ada tanda syaddah tak? Ada. Ada kan? Apa beza antara keduanya? Mesti ada beza. Mim dengan guna. Dua-dua guna. May takkan may yaqulu, kita may yaqulu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum tu ikhwa syafawi. Okey, cuba tengok yang nanti ustaz tengok contoh yang ada guna tanwin tak buat sini. Ini marfu'i ya jangan pun ya enggak syai'un qabil tak ada uzutuna tak ada waktu bisuratin waktu bisuratin ayat yang ke 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Okey, fa'tu bi suratin dengan wa minan nasi may idgham baru gunnah, sedangkan fa'tu bi suratin terus gunnah. Itu perbezaannya. Sebab itu ulama hebat ulama dulu kan. Dia dah kaji lama dah. Kita baru nak kaji lagi ni. Itu kutuk-kutuk ulama lagi. Okey, waktu di surat ini, waktu di surat itu sempurna. Maknanya idgham ataupun idgham gunnah dia secara sempurna. Kalau dalam istilah yang lain dalam kitab yang besar dia kata idgham ma'al gunnah kamilah. Ada kamilah hujung. Kemudian yang ada syaddah, iaitu yang tanwin bertemu dengan huruf ya dan huruf waw, namanya idgham ma'al gunnah juga, tapi naqisah. Sama juga kalau kita bincang dalam bab idgham kamil dengan idgham naqis. Kalau idgham kamil biasanya huruf yang kedua ada syaddah, tapi idgham naqis tak syaddah. Contoh, la in basauta tak ada syaddah. Tapi wa id qalau qaifatun ada syaddah. Maknanya di sini yang kita nak bahas sekarang ni adalah tanda syaddah. Syaddah ni kadang-kadang menunjukkan tentang kesempurnaan idgham, bukan menunjukkan dua. Tapi dalam masa yang lain, syaddah juga digunakan untuk menunjukkan dua huruf. Jadi persepsi syaddah bukan menunjuk semestinya dua huruf. Itu khalasah dia. Ya? Boleh? Dapat ikuti ya? InsyaAllah. Okey, kita tutup bab makhraj. Kita cuba tengok keterangan dalam bab sifat huruf. Okey. Sifat huruf ya, kita ada yang berlawan, dot-duha wala dot-duha. Maksudnya ada yang berlawan dan ada yang tanpa lawan, tunggal. Tanpa lawan dia tunggal, seorang-seorang. Ya. Dia lawan tu dia ada ya, kalau tak A mesti B. Kalau tak berdiri mesti duduk. Maknanya yang berlawan ini adalah sifat-sifat yang asas bagi setiap huruf. Maknanya setiap huruf mesti ada 5 sifat. Ya, mesti ada 5 sifat asas.
Kalau tak hitam, mesti putih. Itu lawan hitam lah. Hitam lawannya putih. Kan? Dia tak kata hitam lawannya merah. Ada tak orang kata hitam lawannya merah? Tak ada. Itu bukan lawan dia. Ya, kalau laki lawannya perempuan. Oh betul. Kalau laki lawan laki, itu bukan lawan dia. Pasangan dia. Maksud berkenal pasangan dia. Okey. Jadi sifat huruf ni sifat huruf dia ada 17 ya. 5 yang ada lawan. Kemudian 7 tanpa lawan. Apa dia yang lawan yang 5 ni? Pertama ialah hamas. Lawannya al-jah. Kemudian yang kedua syaddah. Lawannya ar-rohawah. Ya, cuma kat sini dia ada satu sifat tawasud ya. Dia daripada kedua ni dia ada satu sifat yang bersendirian ataupun yang pertengahan. Dia tak terlalu sangat tertahan dan tak terlalu longgar sehingga terkeluar. Itu sifat tawasud. Kemudian yang ketiga iaitu al-isti'la. Dengan al-istifal. Kemudian yang keempat iaitu sifat al-itbaq. Itbaq lawannya al-infitah. Kemudian yang kelima iaitu ismat, ya, lawannya al-izlam. Okey. Kita kenal syak mudah. Macam mana kita nak menguasai ini? Okey. Hamas dan jahar ni Ustaz terbalik. Patutnya jahar dulu baru hamas. Terbalik. Minta maaf jahar. Al-jahru dengan al-hams. Okay. Jahar lawannya hamas, syaddah lawannya rokhawah, isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, ismat lawannya izlaq. Yang pertama ni, yang bagian pertama ni adalah sifat-sifat yang kuat. Yang bagian kedua ni sifat-sifat yang lemah. Kenapa lemah? Sebab penekanan pada makhraj longgar. Kenapa kuat? Sebab menekan pada makhraj. Dia bukan kuat pada tempat dia. Dia tak berubah. Contoh ta, out. Cuba sebut sa. As. Longgar ke? Longgar. Hamas. Sa, apa sifat hamas? Hamas. As. Tapi top out. Nampak beza ya? Okey, kalau nampak beza, maknanya okey lah tu. Itu biasa lah. Kalau tak nampak beza tu biasa. Okey. Sekarang ni kita nak tengok macam mana nak memahami kalimah-kalimah ni. Ini yang daripada penyelidikan, pengkajian dan pengalaman. Ya, kalau kita baca dalam buku tajuk kita tak faham sebutir. Ada yang pernah baca tentang sifat-sifat huruf? Baca. Apa kata jahat? Ialah apabila iaitu dengan menyebut menyebut secara nyari atau kuat pada makhraj. Nyari atau kuat kita. Sebenarnya dia nak kata jahar ni lah nak melibatkan nafas. Okey. Ini melibatkan nafas. Ini melibatkan suara. Ini melibatkan pangkal lidah kita yang naik ke turun. Ini melibatkan keseluruhan sebahagian besar lidah kita. Yang ini melibatkan kedudukan makhraj. Secara simple. Nafas, suara, pangkal lidah, kemudian keseluruhan sebahagian besar daripada lidah kita, kemudian kedudukan makhraj ataupun kedudukan huruf.
Ini adalah sifat-sifat yang kita akan tempel. Tempel, tahu tempel? Kita lakop, kita sandarkan, ya, kita nisbahkan kepada huruf-huruf yang kita nak baca tadi. Macam kita nak bezakan ta dan to, dan to umpamanya, fa dengan za, si dengan sod. Itu yang melibatkan sifat. Sebab bila dah lahir, barulah kita boleh bagi sifat. Ya, dia perempuan kan, mestilah sifat-sifat keperempuanan. Antaranya dia mesti suka pink, itu perempuan. Suka pakai rambut panjang, itu sifat dia. Suka berhias, itu sifat perempuan kan. Kemudian suka memperhati diri, itu perempuan. Laki tak ada. Ada juga. Itu pelik. Itu luar biasa. Jarang. Bukan. Ini secara sifat umum benar kan? Kalau lelaki ni dia ego, sifat dia ego. Sebab tu jangan kita kalau dia ego, kita lawan ego, memang dia tak akan mengalah. Sebab tu kena hati-hati dengan suami. Kalau suami dah tunduk ego dia tu, ya itu okey dah. Maknanya boleh ajak berbincang. Itu yang istilahnya bila suami marah, tolong senyap, jangan lawan. Sama juga kita bagi nasihat kepada lelaki, bila isteri marah, suami tolong dia, baru dah aman rumah tangga. Betul ya? Ini tip sebenarnya ni. Kalau suami cakap, isteri cakap, siapa nak dengar? Dia tak ada yang apa itu sebenarnya tak ada izah, tak ada benda yang izah. Include tak ada. Itu bahasa-bahasa moden apa. Yang izah maksudnya kalau isteri marah, kalau kita macam dinding putih, dia akan melantun balik, dia lagi marah. Dia akan keluar semua. Dan kita takut dia akan ungkit segala-galanya. Betul kan? Sebab dia dah tak sedar diri dah. Dia cakap tu tak sedar. Bahkan dia kata, kapan ni dia daripada saya kahwin sampai sekarang tak pernah bagi pun barang kemas. Padahal sebelum dia ada bagi dah, tapi dah tiuhan. Sampai ke situ. Maknanya sebab suami lawan balik kan. Tapi kalau ya apa, lepas tu dia rada, sebab perempuan ni dia bercakap, dia akan cakap sampai dia habis. Sampai bila lah, sebab dia nak keluarkan emosi dalam. Kan? Bila dah habis tu dia senyap, kemudian apa yang cakap tadi ni? Tanya balik. Allah Ta'ala abang. Dia akan slow kan? Dia akan slow. Ini puan tahu lah dia punya keadaan kedudukan itu kan. Okey, jadi sekarang Jahar dengan Hamas ni macam mana kita nak tahu? Okey, saya bagi tip ya. Jahar dan Hamas cuba ambil dia punya matan ataupun dia punya himpunan kata, iaitu fahathahu sahsul sakat. Fahathahu